Seterusnya, ada peluang kerjaya yang bakal diperluaskan di Pahang. Ia melibatkan golongan belia. Sebelum ini, kerjaya tersebut tidak begitu popular. Nak tahu apa kerjaya yang dimaksudkan? Kita ke studio RTM di Kuantan bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Rozi. Alif, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D dan Akademik Kecemerlangan Emas yang akan dibuka pada pertengahan Januari 2022 membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia sebagai tukang emas. Pengurusi Koperasi Makmur Malaysia Berhad Ko Makmur, Datuk Hishamuddin Abdullah berkata, pengambilan pekerja untuk meneroka bidang pertukangan emas itu akan dimulakan apabila ia beroperasi sepenuhnya. Menurutnya, golongan belia yang berminat untuk mencuburi bidang pertukangan emas akan diberi pendedahan dari segi mutu emas dan teknik pertukangan emas secara tradisional dan moden selama 2 bulan sebelum ditawarkan untuk bekerja di kedai-kedai emas milik Makmur Gold. Beliau yakin latihan yang diberi dapat memberi manfaat kepada lebih 500 kedai emas di seluruh negara dengan menawarkan pendapatan sekitar RM4 hingga RM5,000 sebulan. Buat masa sekarang kita telah melatih, saya ingat hampir 50 orang tukang-tukang emas ni, dan mereka berada di semua kedai emas cawangan kita. Dan sebenarnya permintaan pasaran untuk tukang emas ni sangat besar, di mana hampir 500 kedai emas yang ada di Malaysia ni memerlukan perkhidmatan tukang emas mahir. Dan saya rasa Ko Makmur merupakan satu-satunya institusi yang mengeluarkan pekerja mahir dalam bidang pertukangan emas. Dan gaji yang biasanya mereka terima sekitar RM4 ke RM5,000 sebulan. Beliau mengadakan lawatan ke Pusat R&D dan Akademik Emas di Perkarangan Pejabat Sirim Kuantan bersama Ketua Eksekutif Kumpulan Sirim Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad dan Datuk Bandaraya Kuantan Datuk Hamdan Hussein. Dan satu lagi kita cadangkan dengan Ko Makmur juga untuk menjadikan pusat di sini adalah sebagai satu akademi latihan emas. Untuk bangunkan supaya industri ini dia punya pelapis-pelapis yang mahir dalam bidang pertukangan emas di kalangan anak-anak muda kita. Kita nak menjadikan kerjaya bidang emas ini satu kerjaya yang menarik dan memberi peluangan yang hebat. Sementara itu, Datuk Bandaraya Kuantan Datuk Hamdan Hussein berharap pembukaan pusat R&D berkenaan dapat menarik lebih ramai pelabur untuk melabur di Pahang. Sejak pembukaan semula lokasi peranginan dan kawasan riadah di Pahang awal bulan lalu, kutipan sisa pepejal domestik telah meningkat sebanyak 7%. Pertambahan itu turut disebabkan pembukaan sektor ekonomi seperti kedai makan dan restoran. Pengarah Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang, Syahrudin Hamid berkata, penghasilan janaan sisa pada tahun ini dicatatkan 190,764 tan berbanding 177,443 tan tahun lalu. Sehubungan itu, beliau menjangkakan akan berlaku peningkatan sisa pepejal sehingga 13,000 tan berbanding Januari hingga Ogos tahun lalu. 2020 dan tahun 2021 bermula dari Januari sehingga Ogos 2020 dan juga Januari sehingga Ogos 2021. So ada peningkatan sebanyak 7%. 7% peningkatan janaan sisa tersebut, di mana kita melihat mungkin salah satu yang saya sebut tadi adalah sebabkan pembukaan sektor ekonomi yang banyak seperti kedai makan dan juga sebagainya, dan juga riadah yang telah dibenarkan. So kita menjangkakan memang akan meningkat lagi dengan sisa ni. Dan kalau saya boleh bagi conclusion sini, dia punya lebih kurang, kita punya anggaran lebih kurang 13,000 tan peningkatan daripada 2020 hingga 2021. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan lokasi peranginan di Pantai Kempadan Kuantan. Tambahnya, walaupun kehadiran pengunjung menunjukkan peningkatan mendadak terutama pada hujung minggu, namun tahap kebersihan terutama di kawasan pantai masih terkawal dan tiada limpahan sisa buangan. Dalam pada itu, katanya, SW Corp turut menjalin kerjasama rapat dengan pemimpin setempat bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan pengunjung mengenai kepentingan menjaga kebersihan pantai dan kawasan tumpuan. Sampah yang niaga
Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Pepatah itu amat sesuai menggambarkan usaha seorang graduan ijazah kedoktoran PhD dalam bidang teknologi farmaseutika di Universiti Malaysia Pahang UMP. Beliau gigih mencari rezeki sebagai penghantar makanan bagi menanggung kos pengajian dan keluarganya. Muhammad Akmal Azhar, 36 tahun berkata, sebelum ini beliau bekerja sebagai pensyarah berstatus kontrak di UMP selama 6 tahun yang berakhir pada 2017 sebelum mengambil keputusan menyambung pengajian setelah universiti itu bersetuju menawarkan pembiayaan selama 3 tahun. Memasuki tahun keempat pengajian, beliau berpendapat perlu mencari sumber pendapatan sampingan lalu memilih menjadi penghantar makanan yang dilakukannya sejak penghujung tahun lalu. Beliau kemudiannya mengambil keputusan untuk melakukannya secara sepenuh masa. Jadi waktu tu kita dah tak ada income lah. Jadi untuk kita teruskan sebab study tak habis lagi. Kita waktu tu start PKP kan. Bila start PKP ni kita tengok peluang penghantar makanan ni banyak nak digunakan. Jadi kita ambil peluang lah untuk cari income daripada situ. Dan dalam masa yang sama kita boleh support kita punya family dengan nak teruskan study lah. Bapa kepada 5 cahaya mata ini mengakui menjalani sesi pengajian dan bekerja pada masa yang sama adalah suatu cabaran bagi dirinya. Beliau akan menghabiskan masa antara 12 hingga 14 jam sehari menghantar pesanan pelanggan di sekitar Bandaraya Kuantan. Pendapatnya kerjaya sebagai penghantar makanan tidak wajar dipandang rendah. Tapi walaupun macam tu, kita jangan pandang rendah lah pada mereka yang penghantar makanan ni sebab kalau kita tengok sebenarnya geng-geng penghantar makanan ni, sahabat-sahabat saya tengok ramai je yang ada degree master pun ada. Ramai je sebenarnya dan in fact yang kerja-kerja yang dia ramai yang buat kerja part time, yang kerja bagus-bagus pun ada. Background yang hebat-hebat pun ada sebenarnya. Cuma kita sebab mungkin pandangan masyarakat ialah sebab kita nak apply sebagai itu tak perlukan kelulusan itu je, tapi kita tak tahu yang penghantar makanan ni terdiri daripada pelbagai background pun sebenarnya. Minggu lalu tular di media sosial apabila syarikat penghantar makanan menzahirkan ucapan tahniah kepada Muhammad Akmal atas kejayaannya ini. 29 September lalu, beliau turut diundang ke Istana Abdul Aziz bagi menghadap pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamshah yang tertarik dengan semangat yang ditunjukkan Muhammad Akmal. Kisah kejayaan itu mengakhiri bingkisan dari Pahang untuk hari ini. Kembali bersama Alif. Terima kasih, Rozi. Baik, seterusnya perkembangan terkini.